Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan semua warga angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB agar sentiasa menjaga disiplin dan tahap profesionalisme masing-masing selain sentiasa memelihara pegangan kerohanian untuk mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada gejala-gejala buruk. Bertitah pada upacara Sovereign's Parade pengambilan ke-19 Sekolah Pegawai Kedet Akademi Pertahanan ABDB pagi tadi, Kebawah Dulia Mahamulia menekankan meskipun negara Brunei Darussalam tidak terkecuali mengalami musibah pandemik coronavirus yang telah menjejaskan aktiviti rutin termasuk pengendalian latihan tentera, namun latihan ketenteraan masih dapat berjalan walaupun dengan kaedah berbeza iaitu pembelajaran alternatif melalui teknologi. Pembelajaran alternatif melalui teknologi telah berjaya dilaksanakan. Ini telah mengesahkan bahawa kursus-kursus dan lain-lain latihan boleh saja disampaikan melalui kaedah digital dengan berkesan. Sehubungan itu, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei wajarlah mengambil ingatan bahawa perkembangan teknologi adalah berupaya atau mampu untuk mengimbangi kekurangan tenaga kerja. Selain itu, aplikasi teknologi juga perlu diberi perhatian untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan, pengurusan, pentadbiran dan berkebolehgunaan. Perkembangan teknologi juga berkait rapat dengan keupayaan cyber yang merupakan cabaran baru bagi Angkatan Bersenjata di Raja Brunei untuk bagaimana menghadapi ancaman-ancaman yang berkaitan dengannya. Upacara Sovereign's Parade menandakan bermulanya kerjaya pegawai-pegawai kedet sebagai pegawai ABDB yang bertauliah. Dalam titah, Kebawah Dulia Mahamulia menegaskan sebagai pemimpin khususnya sebagai seorang pegawai muda memerlukan komitmen dan integriti yang tinggi selain sentiasa menjadi role model kepada yang dipimpin. Baginda juga bertitah mengucapkan syabas atas kecekalan dan semangat gigih para pegawai kedet menjalani kursus sehingga berjaya. Sehubungan dengan itu, beta ingin mengingatkan kepada semua agar sentiasa menjaga disiplin dan tahap profesionalisme masing-masing. Selain itu, beta juga ingin mengingatkan supaya semua sentiasa memelihara pegangan kerohanian untuk mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada gejala-gejala buruk. Alhamdulillah, Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei telah mencapai usianya 10 tahun pada 25 November 2020 yang baru lalu. Beta dimaklumkan sepanjang satu dekad kelahiran Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei telah berjaya mendidik seramai 2,216 orang pegawai tentera dari dalam dan luar negara melalui beberapa kursus, termasuk seramai 605 orang pegawai kedet. Bertitah mengenai transformasi Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Kebawah Dulia Mahamulia merakamkan penghargaan kepada seluruh warga yang terlibat atas dedikasi mereka dalam melatih dan mendidik bakal pegawai. Beta berbangga dengan transformasi Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Di antara perkembangannya yang ketara ialah mempunyai perkemahannya sendiri,
menjalin kolaborasi bersama institusi pengajian tinggi dari dalam dan luar negara dan mampu untuk menarik peserta kursus dari rantau dan antarabangsa. Ini termasuk pada akhir-akhir ini melahirkan graduate diploma dan juga sarjana dalam pengajian pertahanan dan keselamatan atau Masters in Defence and Security Studies melalui kolaborasi bersama Universiti Brunei Darussalam. Pada upacara Sovereign's Parade pagi tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan tauliah kepada 73 orang pegawai kedet pengambilan ke-19 Sekolah Pegawai Kedet Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB sebagai pegawai tentera. Baginda juga berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah Pedang Kehormatan atau Sword of Honour dan anugerah-anugerah kepada pegawai-pegawai kadet terbaik setiap jurusan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Padang Kawat Akademi Pertahanan ABDB dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Lela Raja Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri Pertahanan Kedua dan Major Jeneral Udara Dato' Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad Pemerintah ABDB. Berangkat sama paduka-paduka anak de ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri 920 Kapten Udara, Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja dan memeriksa pasukan perbarisan yang terdiri daripada 52 orang pegawai kadet lelaki dan 21 orang pegawai kadet wanita di bawah Perintah Pegawai Perbarisan Lieutenant Muhammad Ridwan bin Haji Ralif. Sovereign Parade adalah acara kemuncak latihan ketenteraan intensif yang berprestij bagi Sekolah Pegawai Kadet ABDB dalam melengkapkan pegawai-pegawai kadet dengan ilmu pengetahuan, kepercayaan, disiplin, profesionalisme dan kemahiran kepimpinan. Barisan pelapis yang bakal menerajui kepimpinan ABDB ini menjalani pelbagai latihan dan aktiviti ketenteraan selama 52 minggu yang bermula Januari tahun lalu. Ditubuhkan pada 26 Ogos 2008, Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan ABDB terus berkembang maju dalam memainkan peranannya sebagai pusat yang melahirkan para pemimpin yang berkaliber dan profesional. Kejayaan pegawai kadet mengamalkan sepenuhnya sifat, nilai jati diri serta kepimpinan di samping latihan dalam melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan mencerminkan keupayaan dan kejayaan berterusan Sekolah Pegawai Kadet. Detik istimewa ini turut disaksikan oleh para ibu bapa dan kaum keluarga pegawai-pegawai kadet.
Ketabahan dan sokongan mereka menjadi sumber kekuatan dan inspirasi para pegawai kadet untuk meneruskan usaha mempertahankan kedaulatan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan tauliah kepada pegawai-pegawai kadet pengambilan ke-19. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, salawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beta kurniakan tauliah sebagai pegawai angkatan bersenjata di Raja Brunei kepada 73 pegawai kadet pengambilan ke-19. Pada upacara penuh ketenteraan ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah bagi pegawai kadet terbaik setiap jurusan. Anugerah Pedang Kehormat dikurniakan kepada pegawai kadet Muhammad Zulfahmi Solihin bin Haji Zul Hazmi, pemegang ijazah sarjana muda dalam Mechatronic System dari University of Melbourne, Australia. Anugerah kurnia Kebawah Duli Yang Maha Mulia ini merupakan anugerah penghormatan yang tertinggi bagi seorang pegawai kadet yang mempunyai pencapaian tertinggi dalam latihan asas ketenteraan, akademik, fizikal dan kepimpinan. Anugerah terbaik akademik dikurniakan kepada pegawai kadet udara Muhammad Khalid Wasadi Soleh bin Haji Mahmud berdasarkan kepada pencapaian akademik keseluruhan terbaik di sepanjang kursus. Pegawai kadet ini merupakan pemegang ijazah sarjana muda dalam Business Administrations dari Universiti Brunei Darussalam UBD. Pegawai kadet Muhammad Athar Ridwan bin Haji Muhammad Alamizan menerima anugerah terbaik kemahiran tentera atas pencapaian cemerlang dalam semua mata pelajaran kemahiran tentera. Muhammad Athar Ridwan merupakan pemegang ijazah sarjana muda dalam Chemical Engineering dari Universiti Teknologi Brunei UTB. Sementara pegawai kadet Awangku Ahmad Mukri bin Pengiran Haji Syahbirin yang berkelulusan ijazah sarjana muda dalam Hospitality Management dari Segi Universiti Kota Damansara, Malaysia dipilih sebagai penerima anugerah terbaik ketahanan latihan jasmani. Daulat for His Majesty the Sultan and the Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Petik. Daulat ke bawah Duli Tuan Petik. Daulat ke bawah Duli Tuan Petik. Allahumma ja'al mamlakatahu negara Brunei Darussalam. Doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Ketua Jabatan Agama ABDB. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Padang Kawat ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung berangkat ke Dewan Istiadat Akademi Pertahanan ABDB bagi majlis santap. An-Najah yang membawa maksud kunci kejayaan. Juga disembahkan ke hadapan Majlis Baginda ialah buku perjalanan pegawai kadet pengambilan ke-19 yang memaparkan liku-liku perjalanan yang dilalui oleh mereka sepanjang tempoh latihan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menerima junjung ziarah daripada pegawai-pegawai kadet yang baru ditauliahkan serta ibu bapa masing-masing
didahului oleh seorang pegawai kadet Professionally Qualified Officer Kapten Nur Bazila binti Haji Jamaluddin yang telah menamatkan latihan di Sekolah Pegawai Kadet pada 19 Jun 2020. Pada upacara Sovereign Parade kali ini, 40 orang pegawai kadet ditauliahkan sebagai pegawai tentera darat di Raja Brunei. 14 orang pegawai tentera laut di Raja Brunei dan 19 orang pegawai tentera udara di Raja Brunei. Kejayaan para pegawai kadet ini merupakan satu pencapaian yang amat besar kerana mereka telah berjaya menempuhi liku-liku yang mencabar. Dengan tamatnya latihan pegawai-pegawai kadet tentera ini, bertambah lagi pemimpin muda yang akan menyumbang kepada kesinambungan kepimpinan ABDB. Kesemua pegawai kadet ini akan menjadi pewaris kepimpinan ABDB yang berwibawa, berkhemah dan profesional. Para ibu bapa dan keluarga juga berbangga dengan kejayaan para pegawai kadet dalam menabur bakti kepada bangsa dan negara. Kejayaan pegawai-pegawai muda ini adalah atas peranan dan dorongan yang telah dicurahkan oleh para ibu bapa, penjaga serta ahli keluarga. Sebelum berangkat balik ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Latihan ketenteraan selama 52 minggu penuh dengan ranjau dan liku, namun nilainya sebagai pengalaman mengubah kehidupan sekaligus mencorakkan kepimpinan sejati. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini mencerminkan keprihatinan berterusan baginda terhadap perkembangan dan pencapaian Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan ABDB. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat, bersempena dengan majlis mengangkat sumpahnya sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ke-46 baru-baru ini. Sokongan padu daripada pelbagai pihak berperanan penting membawa setiap lapisan masyarakat, terutama di peringkat akar umbi untuk merealisasikan wawasan negara. Perincian lanjut mengenainya menyusul selepas ini. Teruskan bersama berita perdana. Pendekatan Whole of Nation sangat dititik beratkan bagi merancang dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam memacu kemajuan negara bersama agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang relevan dan berkepentingan. Berucap semasa sesi muzakarah Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara tahun 2021, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, turut menyatakan sokongan padu daripada pelbagai pihak berperanan penting membawa setiap lapisan masyarakat, terutama di peringkat akar umbi, merealisasikan hasrat wawasan negara. Sesi muzakarah berlangsung pagi tadi di bangunan Jabatan Perdana Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga menjelaskan dalam memantapkan dan mempertingkatkan prestasi Jabatan Perdana Menteri, 4 matlamat strategi utama telah dikenal pasti untuk diterajui, iaitu urus tadbir yang berdaya maju, kesiapsiagaan yang mampan, keberhasilan yang memfokuskan kepentingan rakyat dan organisasi yang cemerlang dan mantap. Dan bagian berkenaan.
Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pendikar Alam Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Paduka Awang Haji Sabtu, Ketua Rombongan Ahli-Ahli Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dalam ucapan balasnya berkata, sesi muzakarah tersebut sebagai satu platform untuk berbincang dan bertukar-tukar pendapat serta melihat pencapaian dan perkembangan hasil pemesyuaratan Majlis Mesyuarat Negara yang lalu, khususnya isu-isu dan perkara-perkara yang telah dibangkitkan dan juga mengenai inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan dan yang terbaharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan taufik dan hidayah dan serta rahmat kepada kita semua. Akhir sekali, Islam amat menitik beratkan umatnya supaya istiqamah dalam setiap apa yang dilakukan agar dapat mengawal pembinaan akhlak mulia yang menghiasi diri seorang mukmin. Beristiqamah dalam sesuatu amalan kebaikan dan tekun dalam tugas akan menjadikannya seorang yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, dapat mengawal gangguan emosi dan perasaan seperti kecewa atau putus asa serta menzahirkan tingkah laku yang positif. Perkara tersebut antara intipati forum perdana bertajuk Istiqamah dalam menjalankan tugas kerana Allah yang diadakan bersempena 100 tahun. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Forum diadakan petang tadi di Dewan Banquet Mas Kompleks Ibu Pejabat Polis Gadong. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruh Jaya Pasukan Polis Diraja Brunei, dua ahli panel Dr. Haji Hambali bin Haji Jaili, Pengarah Pusat Penantaran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Awang Haji Fansuri Syarimi alias Mansur bin Muhammad Ali, Pegawai Perkembangan Ugama Kementerian Hal Ehwal Ugama, membincangkan kepentingan istiqamah yang perlu ditanam dalam diri individu Islam dan perlunya bersyukur atas nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa ikhlas serta membetulkan niat dalam apa jua pekerjaan bagi meraih reda Allah jua. Forum seumpama ini diharap dapat menambahkan ilmu dan mendidik warga pasukan polis dalam menjalani kehidupan yang diredai berdasarkan perspektif Islam. Yang bukan ada limitasi. La tas'alu anhu ahadan. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE hari ini mengadakan IBTE Market Day di Hotel Wafa Kompleks An-Najat, Kampung Beribe. Diadakan selama sehari, acara tahunan IBTE ini disertai oleh 27 buah syarikat. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Pada acara kali ini, sebanyak 255 kekosongan dari beberapa sektor, antaranya hospitaliti, pembinaan dan kejuruteraan diiklankan. Selain membantu para graduan lepasan IBTE mencari pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan yang diperoleh, acara seumpamanya juga memberi peluang kepada para graduan untuk berinteraksi bersama bakal-bakal majikan bagi mengetahui lebih lanjut peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan. Event sebegini menyuntik para graduan untuk mencari pekerjaan, bersemangat lagi diorang untuk mencari pekerjaan dan senang untuk approach para company yang ada di sini. Banyak peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan daripada syarikat-syarikat di sini, yang mana ini kira membagi peluang pada mereka yang untuk mencari pekerjaan yang lebih mudah lagi di sini. Yes. 2 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baharu COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 174 dengan kes sembuh seramai 169 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 33 kes. 623 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 11,645 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020.
Sementara itu, 224 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 88,528 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Memberikan kefahaman dan maklumat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah antara tujuan utama taklimat anti dadah kepada penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung serta ketua-ketua rumah panjang di daerah Belait. Taklimat anjuran Biro Kawalan Narkotik BKN diadakan di Dewan Pejabat Daerah Belait, Cawangan Seria. Taklimat disampaikan oleh Awang Wasli bin Haji Tuah, Pegawai Narkotik Unit Publicity Daerah Tutong dan Belait. Hala 7 taklimat memberigakan kepada penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung serta ketua-ketua rumah panjang tentang tugas-tugas dan tanggungjawab BKN dalam mengawal kesalahan-kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah. Sepanjang tahun ini, BKN akan mengadakan juraiwara mengenai penyalahgunaan dadah bersama dengan agensi-agensi yang terlibat dalam pencegahan dadah ke mukim-mukim dan kampung-kampung di daerah tersebut. Negara Brunei Darussalam masih berada dalam monsun timur laut yang mana keadaan cuaca dalam tempoh tersebut adalah tidak menentu dengan hujan lebat atau hujan berpetir sekali-sekala. Bermula 1 Januari 2021 hingga 19 Januari 2021, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah merekodkan 102 panggilan kecemasan yang melibatkan banjir, atap terbang dan tanah susur. Sehubungan itu, jabatan berkenaan mengingatkan orang ramai dan penduduk agar sentiasa peka untuk meningkatkan keselamatan, kewaspadaan semasa cuaca tidak menentu. Langkah-langkah keselamatan bersama semasa hujan: tidak membuat aktiviti di luar, jangan keluar rumah atau memandu semasa keadaan hujan lebat jika tidak ada keperluan yang sangat penting, dan jika terperangkap dalam keadaan cuaca buruk, carilah tempat yang selamat untuk berhenti. Kejadian tanah susur adalah berkaitan dengan keadaan cuaca turunan hujan yang berpanjangan. Untuk keselamatan, jika kedudukan rumah anda berada di atas atau di lereng atau bawah bukit, pantau keadaan kawasan atau tanah sekeliling rumah dan tanah bukit yang berdekatan. Sentiasa bersedia untuk sebarang tindakan jika mendapati terdapat hakisan tanah yang mula menampakkan keruntuhan. Dan untuk keselamatan, tinggalkan atau kosongkan rumah jika sudah ternyata membahayakan nyawa. Orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak keluar rumah atau memandu semasa angin kencang kerana dikhawatiri pokok tumbang dan ada objek-objek yang diterbangkan angin, dan tidak berhenti atau meletakkan kenderaan anda di kawasan yang berisiko seperti pokok, tiang elektrik atau mana-mana objek yang tinggi. Banjir seringkali terjadi bila musim hujan, terutama sekali di kawasan rendah dan mudah banjir serta kawasan yang berdekatan dengan sungai. Oleh itu, orang ramai adalah disarankan agar sentiasa mengetahui keadaan cuaca dari semasa ke semasa. Sentiasa memantau keadaan paras air di luar kawasan rumah dan bersedia menghadapi situasi banjir, terutama sekali kawasan rendah dan mudah banjir. Selamatkan harta benda ke tempat yang lebih tinggi, termasuk nyawa dan dokumen-dokumen penting. Jangan bermain atau keluar di kawasan yang dilanda banjir teruk. Jangan hampiri kawasan longkang besar atau tiang elektrik dan awasi keberadaan anak-anak anda semasa dalam keadaan banjir. Jika cuaca berpetir atau kilat, orang ramai disarankan untuk tidak melakukan aktiviti luar atau keluar rumah jika keadaan cuaca berpetir atau berkilat. Jangan berada di kawasan terbuka. Jangan berteduh atau berdiri di bawah pokok tinggi dan jauhkan dari struktur yang berlogam atau besi. Tips keselamatan awam di pantai semasa keadaan cuaca tidak menentu. Jangan berenang ketika keadaan cuaca buruk atau berombak atau berarus kuat. Sentiasa mengikuti dan mengetahui keadaan cuaca dari semasa ke semasa untuk keselamatan. Jangan sesekali membiarkan anak-anak anda berenang di pantai tanpa diawasi. Jangan berenang bersendirian. Jangan sesekali berenang jika dalam keadaan ragu ataupun berasa kurang sihat. Jangan berenang terlalu jauh dari pesisiran pantai dan pastikan tahu akan had kemampuan anda.
Jika ternampak orang lemas meminta pertolongan, pastikan mempunyai lifebuoy atau memakai life jacket sebelum bertindak untuk menyelamatkan mangsa. Sementara itu, keselamatan semasa meredah hutan atau jungle trekking, orang awam dinasihatkan untuk tidak mendaki atau meredah bukit ketika cuaca hujan kerana laluan yang ada akan menjadi licin dan berbahaya. Jangan masuk atau meredah bukit ketika keadaan cuaca sudah gelap untuk mengelakkan tersesat oleh kegelapan. Jangan meredah bukit atau kawasan yang tidak dikenal pasti laluannya dan pergi terlalu jauh ke dalam hutan. Sekurang-kurangnya bawa bersama air, whistle atau memberikan perhatian atau telefon bimbit yang boleh digunakan untuk meminta pertolongan jika mendapat sebarang kecederaan atau kemalangan. Pastikan tahap kesihatan auda dalam keadaan yang memuaskan dan jangan mendaki atau meredah bukit seorang diri. Maklumkan kepada keluarga atau kawan tempat riadah yang dituju. Empat buah kenderaan daftar luar negara dikeluarkan kompaun oleh pihak Unit Penguatkuasaan Kesihatan Kementerian Kesihatan setelah didapati pelekat pelawat kenderaan-kenderaan tersebut mansuh dan belum diperbaharui. Tindakan diambil berikutan operasi bersepadu Ops Merakat ke atas kenderaan-kenderaan daftar luar negara yang berada di negara ini di sekitar kawasan komersial QLAB oleh pihak-pihak penguatkuasaan terdiri daripada Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB dan Kementerian Kesihatan. Pelekat pas kenderaan diperkenalkan untuk mengenal pasti kenderaan-kenderaan daftar luar negara yang telah mendapat kebenaran Jabatan Kastam dan Akses Diraja JKED untuk menetap di negara ini atau memasuki negara ini bagi tujuan pengangkutan barangan-barangan pertanian, agri makanan dan perikanan dengan kebenaran dari Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan MPRT. Kenderaan yang belum mempunyai pelekat berkenaan boleh memohon melalui aplikasi Transport BN atau www.jpd.gov.bn. Kegagalan mematuhi perkara-perkara di atas akan diambil tindakan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Jika didapati bersalah, boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah dan didenda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Sebarang pertanyaan, hubungi talian 993 atau melalui talian Darussalam 123. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan akan sentiasa menjalankan operasi menangkap, menyiasat serta mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana individu yang menyalahi undang-undang mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan. Bagi mana-mana warga negara asing di negara ini yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan dan jika sabit kesalahan akan dihadapkan ke mahkamah, dipenjarakan dan diusir ke negara asal dan nama-nama mereka disenarai hitamkan. Sehubungan itu, beberapa operasi dilancarkan oleh jabatan tersebut. Dalam operasi langis yang dilancarkan ke atas sebuah bengkel kereta di Kampung Pengkalan Batu, 4 individu ditahan atas kesalahan gagal menunjukkan dokumen yang sah. Kes disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 bagi tindakan selanjutnya. Dalam operasi yang dilancarkan di kantin Pulau Muara Besar, 2 warga negara asing dipercayai melanggar Peraturan 15-3 Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 iaitu bekerja tidak mengikut apa yang tercatat di dalam pas kerjanya. Kedua-dua suspek akan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 dan tindakan selanjutnya. Manakala dalam operasi di sebuah rumah sewa di Kampung Luagan, Duduk Tutong, seorang warga negara asing ditahan kerana gagal menunjukkan sebarang dokumen yang sah. Sementara itu, dalam pemeriksaan di Jalan Pasai 2, Mukim Sengkurung, 4 warga negara asing ditahan kerana gagal mengebukakan sebarang dokumen yang sah. Dalam operasi yang dijalankan di Jalan Paya Bunga Merah, Temburong, 2 warga negara asing ditahan atas kesalahan tinggal lebih masa setelah pas imigresen yang mansuh. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan mengalu-alukan orang ramai bagi sama-sama memberikan maklumat berhubung pesalah imigresen. Sebarang maklumat hubungi talian 873-4888 atau 875-3888. 2 pekerja asing dikenakan kompaun dalam operasi hijau yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Daerah Belait.
Kedua-dua individu tersebut masing-masing dikenakan denda RM100 atas kesalahan di bawah bab 12-1-A Akta Kesalahan Kecil Penggal 30, kesalahan membuang sampah. Mereka diberikan tempoh 1 minggu untuk menjelaskan denda dan jika gagal, tindakan undang-undang akan diambil dan boleh dihadapkan ke mahkamah. Jika sabit kesalahan, boleh didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama dan kesalahan seterusnya denda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Bagi sebarang pertanyaan dan aduan, hubungi talian 333-4335 atau 6 atau 7, sambungan ke unit penguatkuasaan atau 871-1316. Dalam menguatkuasakan Akta Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12 Pindaan 2006, kesalahan membuang sampah di tempat awam, bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria telah mengenakan denda kompaun sejumlah RM100 setiap seorang ke atas 2 individu. Shobana Devi Vijayan dan Muhyiddin Saren Salim Erolamat didapati bersalah kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan Kecil, membuang puntung rokok di tempat awam, kawasan belakang Swiss Hotel Apartment Kuala Belait. Mereka diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda kompaun berkenaan dan jika didapati gagal, boleh didakwa di mahkamah. Jika sabit kesalahan, boleh didenda sejumlah RM1,000 bagi kesalahan pertama dan kesalahan seterusnya didenda sebanyak RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Bagi sebarang aduan mengenai pembuangan sampah di tempat-tempat awam di kawasan Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria, bolehlah menghubungi talian 8896-108. Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan memohon kerjasama orang ramai untuk mengesan seorang pekerja yang dilaporkan lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Sazat Hauladar, warga negara Bangladesh, 32 tahun, hubungi Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan melalui talian telefon 224-2334 dan talian kecemasan 993 atau mana-mana balai polis berdekatan.